Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pembacaan dan perbincangan kita tentang ilmu fiqh dengan menggunakan kitab Safinatun Najah. Dan alhamdulillah kita pada 2 kali pertemuan yang lepas kita telah menyentuh muqaddimah oleh penasihat kehormat Ruwaq Jawi Al-Fadil Tuan Syekh kita Ustaz Nazrul bin Abdul Nasir, dan kita telah bincang sedikit sebanyak tentang beberapa perkara lah. Antaranya yang kita telah sentuh ialah tentang asas-asas ataupun kita sebut prinsip-prinsip ilmu ataupun disebut muqaddimat al-ilmu, muqaddimah, pengenalan kepada ilmu fiqh. Kita dah sebut tentang ta'rif ilmu fiqh, dan kita dah sebut tentang bidang kajian di dalam ilmu fiqh, dan begitu juga kita sebut tentang kelebihan dan juga manfaat pengajian ilmu fiqh ini. Dan begitu juga kita telah sebut tentang peringkat-peringkat pengajian ataupun peringkat-peringkat menuntut ilmu, peringkat-peringkat pengajian dan peringkat-peringkat menuntut ilmu. Itulah peringkat mubtadi', peringkat mutawassit dan peringkat muntahi. Peringkat pertama peringkat pengenalan ataupun kita kata peringkat permulaan, yang keduanya peringkat pertengahan, dan yang ketiganya adalah peringkat yang kita katakan peringkat terakhir ataupun peringkat yang kemuncak dalam menuntut sesuatu ilmu bagi sesuatu bidang. Yang kita dah sebut yang dikatakan ataupun peringkat pertama yang perlu bagi kita ni peringkat pelajar untuk pertama sekali belajar sesuatu bidang ilmu. Bagi contoh kepada kita ni lah bidang ilmu fiqh, maka perlulah kita mengetahui muqaddimah ilmu ataupun pengenalan bagi ilmu tadi, seperti ta'rif, pengertian, dan juga yang keduanya bidang kajian tu kita nak kaji apa, dan yang ketiganya ialah faedah daripada pengajian. Dan kita dah sentuh, kita dah sebut, kita kata sekurang-kurangnya kita letakkan bagi penuntut ilmu fiqh ini perlulah kita mengetahui muqaddimah ilmu tadi, dan yang keduanya mestilah kita lalu setidak-tidaknya kalau kita letak dalam setidak-tidaknya kalau kita fokus kepada rubuk ibadat ni, 1/4 ibadat itu, mestilah kita lalu pengajian usulul masail, disebut asas-asas perbincangan, asas-asas perbincangan ataupun isu-isu utama yang ada dalam perbahasan ilmu tadi. Kalau bagi contoh, kita dah bagi contoh pada kelas yang lepas, kalau bidang bahagian rubuk ibadat ini, kita mestilah
belajar secara asas apakah permasalahan dan perbincangan utama yang ada dalam bahagian ibadat. Kalau bahagian taharahnya, apa perbincangan yang ada, apa asas-asas permasalahan yang dibincangkan. Kemudian pergi bab solat, apakah asas-asas perbincangan yang dibincangkan. Dan kemudian pergi bab puasa, zakat dan haji. Semuanya itu kita akan dapat melalui kitab-kitab matan. Bentuk yang dikatakan perbahasan usul masail ini hanya kita akan boleh dapati di dalam kitab-kitab yang berbentuk matan asas. Dan dalam mazhab Syafi'i ini, salah satu matan asas ataupun karangan yang membincangkan usul masail adalah kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah. Jadi kalau kita akan tengok nanti dalam, kita akan baca satu lagi muqaddimah pagi ni. Safinatun Najah fokus kepada bahagian ibadat. Sekiranya kita nak pergi berkembang secara lebih meluas lagi, bagi pengajian mazhab Syafi'i secara keseluruhannya, salah satu matan yang masyhur adalah matan Al-Qadhi Abi Suja' rahimahullah. Baik, itu yang dikatakan pengajian peringkat permulaan. Dan kita juga sebut pada kelas yang lepas, kita petik kalam Al-Imam Syihab Ar-Ramli rahimahullah, yang mengatakan kadar yang lebih kurang sama juga kita boleh sebut sebagai kadar orang awam. Kadar yang perlu didapati oleh seorang Muslim di dalam bidang ilmu fiqh ini ialah dengan kadar kita kata boleh membantu untuk seseorang mukallaf itu melaksanakan kefarduan-kefarduannya. Ini kita belajar kadar yang boleh bantu kita untuk kita selesaikan tanggungjawab kita untuk laksanakan perintah Allah yang wajib ke atas kita secara harian itu dengan tepat dan betul. Itulah kadar yang perlu didapati, perlu diperolehi oleh seseorang orang Muslim, ataupun kita kata orang Muslim biasa dalam perbincangan dan juga pengajian ilmu fiqh ini. Baik, sebelum daripada kita masuk sambungan bacaan muqaddimah oleh ketua penterjemah bagi kitab ini, itulah Fadhil Ustaz Hafizal, saya nak sentuh sedikit tentang perbincangan tentang petikan daripada muqaddimah itu. Yang kita nak belajar adalah mazhab, belajar fiqh berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita belajar fiqh berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi saya nak sentuh sikit, saya tak panjang, tak banyak, insyaAllah kita sentuh sikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan mazhab ini. Ramai semua orang dah tahu dah, cuma kita nak jelaskan supaya lebih, orang kata apa, sebagai ulang kaji dan juga sebagai mungkin sedikit sebab dapat menambah faham kita. Disebut oleh Tuan Syekh Abdul Karim Al-Matari dalam syarah beliau terhadap kitab Sittin Masail ni. Ringkas saja Tuan Syekh beritahu, yang dikatakan mazhab ini, bila kita sebut khususnya dalam bidang fiqh, yang dimaksudkan dengan al-mazhab, Syekh kata al-mazhab fil asli ismun limakaniz zahab. Asal penggunaan kalimah mazhab ini dalam bahasa Arab, dia adalah satu kata nama yang kita beri kepada, dia adalah satu nama isim, kata nama yang merujuk kepada tempat laluan. Maka nuzahab, tempat kita lalu, itu kita panggil mazhab. Ini laluan lah, laluan. Dari segi asal penggunaan bahasanya, yang ni at-tariq, ini jalan lah, jalan, ini tempat kita lalu, tempat kita berpergian, ini laluan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan jalan. Itu perkataan mazhab dari segi bahasa Arabnya maksud jalan. Yang kemudian Tuan Syekh kata wal muradu bihi, yang dimaksudkan bila kita sebut mazhab dalam erti kata perbincangan fiqh ini, al muradu bihi al ahkam, yakni hukum hakam. Yang dimaksudkan oleh dalam perbincangan kita sekarang ialah al ahkam allati zahaba ilaiha al imam, yakni hukum hakam syarak yang telah diputuskan ataupun telah diijtihadkan oleh al-imam, yakni dalam mazhab Syafi'i lah imam kita lah al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kena faham maksud mazhab ni lah hukum-hukum hakam syarak yang telah diputuskan ataupun telah diijtihad ataupun telah dikeluarkan oleh al-imam, yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bila kita sebut mazhab Syafi'i begitu. Jadi kita fahamlah bila sebut mazhab ni bukanlah duk faham macam-macam dah. Maksudnya kita sedang mempelajari ataupun kita sedang cuba memahami apakah hukum-hukum Allah Ta'ala
yang telah diijtihadkan dan telah dikeluarkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu maksud mazhab. Sebab itulah yang kita belajar dalam mazhab ini, ialah kita belajar dalam fiqh ni, kita belajar hukum hakam syarak yang dinisbahkan dengan sahih penisbahan itu kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga para ulama yang mengikuti beliau. Jadi soalan setengah-setengah orang, soalan orang-orang yang kadang-kadang yang mungkinlah kita kata ada semangat tapi mungkin ada kita kata kurang faham. Dia selalu buat persoalan ataupun dia buat perbandingan. Dia kata kamu nak ikut Rasulullah SAW ke nak ikut mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Kamu nak ikut Rasulullah SAW ke nak ikut Al-Quran ke kamu nak ikut mazhab Imam Syafi'i. Dia cuba buat perbandingan begitu. Itu perbandingan yang tak tepat. Sebab mazhab itu sendiri, yakni ijtihad Imam Syafi'i itu sendiri adalah dibina berdasarkan kefahaman beliau terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak ada pencanggahan. Jadi kita sebut mazhab itu sendiri adalah faham yang terhasil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Faham yang terhasil daripada ijtihad orang yang berkelayakan untuk memahami kalam Allah dan untuk memahami kalam Rasulullah SAW. Jadi bila dia kata kamu nak ikut mazhab ke nak ikut Rasulullah, sebenarnya soalan itu sendiri tidak tepat. Sebab kita mengikut mazhab, kita mengikut imam-imam mujtahid adalah untuk memastikan kita mengikut Rasulullah SAW dengan kefahaman yang tepat. Kita macam itulah. Sebab apa kamu ikut imam mujtahid? Kenapa kita ikut imam mujtahid? Sebab apa? Sebab dengan mengikut imam mujtahid lah terjamin ikutan kita terhadap Al-Quran, terjamin ikutan kita terhadap As-Sunnah, terhadap Sunnah Nabawiyah, Sunnah Al-Musyarrafah. Sebab kalau ikut kita sendiri, kalau saya sendiri nak cuba faham hukum hakam syarak, saya sendiri nak cuba faham hukum hakam syarak dengan kemampuan sendiri, tentulah saya tidak akan mampu faham. Dan tiada jaminan terhadap kefahaman saya yang cetek ini terhadap kalam Allah dan kalam Rasulullah SAW. Jadi apa jaminan yang kita ada? Jaminan ataupun kita kata jalan selamat yang kita ada ialah kita mengikuti orang-orang, individu-individu yang diiktiraf umat. Bukannya seorang punya kerja. Bukannya kita kata apa? Bukannya hasil kefahaman, hasil usaha seorang individu saja, tapi ini cerita umat. Umat Islam zaman berzaman mengiktiraf bahawasanya keempat-empat tokoh ni disebut sebagai imam mazhab yang empat ini, tokoh-tokoh kita ni semuanya rujukan yang diiktiraf. Umat kita iktiraf kata ini tokoh-tokoh adalah tokoh rujukan dalam memahami kalam Rasulullah SAW. Rujukan umat yang diiktiraf untuk memahami kalamullah dan memahami kalam Rasulullah SAW menurut kefahaman yang tepat, menurut kaedah faham salafus soleh yang tepat. Jadi soalan yang kata kamu nak ikut Rasulullah ke nak ikut mazhab, kita jawab balik, saya dengan mengikut mazhab adalah jalan yang saya nak mengikut Rasulullah SAW dengan jalan yang tepat. Itu jawapan kita. Dia tidak ada pencanggahan. Sebagaimana orang-orang yang cuba timbulkan soalan yang tak patut timbul. Dia kata kamu nak kasih Rasulullah lebih ke nak kasih Allah. Kita kata soalan ni pun soalan yang salah. Sebab dengan kita kasih Rasulullah SAW lah akan membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala jadikan Rasulullah itu sebagai pembawa ataupun pembimbing kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita kasih Rasulullah, semakin bertambahlah dekat kita dengan Allah Taala sebab Rasulullah membawa kepada Allah Taala. Rasulullah bawa kita sampai untuk kenal dan juga mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ikut imam-imam, kita ikut yang dikatakan mazhab ini, ijtihad oleh ulama mujtahid ini dalam memahami hukum hakam syarak. Itulah jalan untuk kita sampai kepada boleh mengikut perintah-perintah Allah dan mengikut Rasulullah SAW dengan kefahaman yang benar dan tepat. Itu sedikit mukaddimahnya. Tetapi saya nak tambah sikit lagi yang dikatakan kenapakah mesti kita belajar hukum hakam ini untuk peringkat kita, peringkat yang dikatakan peringkat yang orang yang belum ada kemampuan
untuk memahami secara langsung daripada Al-Quran dan Sunnah ni, kita ikut pengajian-pengajian daripada kitab-kitab yang dikatakan kitab-kitab mazhab ini. Saya petik daripada karangan Tuan Syekh kita, kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah, Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf rahimahullah. Tuan Syekh menyebut tentang Tuan Syekh sebutlah tentang kita sebagai Syekh kata i'lam, saya taqala i'lam, ketahuilah, annahu la budda lil mukallaf ghairil mujtahid al mutlaq, ketahuilah bahawasanya tidak boleh tidak bagi seseorang mukallaf, kita lah orang Islam, orang mukallaf ini yang bukan mujtahid, yang ghairil mujtahidil mutlaq, yang bukan mujtahid mutlak. Jadi yang bukan mujtahid, yang ada kelayakan dan kemampuan untuk berinteraksi secara langsung dengan dalil-dalil syarak Al-Quran dan Sunnah. Min iltizamit taqlid, mestilah kita berpegang dengan mengikuti taklid li mazhabin muayyanin minal mazahibil a'immatil arba'ah fil furu' al-ijtihadiyah. Mestilah kita beriltizam dengan mengikuti mazhab-mazhab yang tertentu daripada mazhab-mazhab yang empat inilah. Mazhab yang empat yang masyhur, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik rahimahullah, dan juga mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah wa rahimal jami'. Jadi Tuan Syekh kata mesti alasan yang disebut Syekh almarhum Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti beri beberapa jawapan lah, kita ambil masa sikit untuk sentuh perkara ni sajalah sebagai mukadimah sebelum daripada kita masuk pada kitab. Tuan Syekh bagi almarhum Tuan Syekh kita Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti bagi beberapa hujahan. Tuan Syekh bagi hujah yang pertama, hujah daripada ayat Quran, yang keduanya hujah daripada ijma', dan yang ketiganya hujah daripada akal. Saya petik sikit-sikit saja. Yang pertama, dalil yang menunjukkan masyru'iyah, bertepatannya dengan syarak yang dikatakan mengikut para imam-imam mujtahid ini, yang dikatakan kita bertaklid mengikut para imam-imam mujtahid dalam persoalan memahami hukum hakam syarak ini. Tuan Syekh kata yang pertamanya, yang paling besar sekali adalah firman Allah SWT, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah, tanyalah kamu semua, bersoallah, bertanyalah kepada ahla dzikri, ahli ilmu, orang-orang yang berkelayakan, ahli dalam bidang-bidangnya, in kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak mengetahui. Ini dalil yang jelaslah daripada Al-Quran. Tuan Syekh kata ajma'al ulama ala anna al-ayata, telah bersepakat ijma' para ulama bahawasanya ayat ini amrun, adalah satu perintah, liman la ya'lamu al-hukma, bagi orang-orang yang tidak mengetahui hukum, ini hukum hakam syarak, wala dalilahu, dan juga tidak mengetahui dalil-dalil syarak, bittiba'i, arahan untuk mereka mengikuti, man ya'lamu zalika, orang yang mengetahui hukum hakam tadi. Ini arahan jelas, arahan Allah Ta'ala perintah untuk siapa-siapa yang tak tahu hukum, siapa-siapa yang tak tahu dalil, maka wajib mereka mengikuti orang-orang yang mengetahui hukum dan orang-orang yang memahami dan mengetahui dalil-dalil syarak. Wa qad ja'ala 'ammatul ulama al-usuli, ammatu ulama al-usul hadhihi al-ayah 'umdatuhum al-ula fi anna 'ala al-'ammi taqlidul 'alimil mujtahid. Tuan Syekh kata ayat ini adalah ayat yang jadi tonggak pegangan utama para ahli ulama-ulama usul kita dalam menunjukkan bahawa menjadi satu tanggungjawab, kewajipan kepada orang awam ni, kita lah orang awam, untuk mengikuti orang alim yang mujtahid, yakni untuk mengikuti dan mempelajari dan juga beramal dengan hukum hakam syarak ni dengan mengikut orang alim yang mujtahid. Tuan Syekh bagilah beberapa ayat lain lagi. Itu dalil yang pertama dari segi dalil daripada Quran. Dalil yang kedua, Tuan Syekh kata, Tuan Syekh bawa hujahan daripada ijma'. Hujahan daripada ijma' itu Tuan Syekh sebutlah tentang daripada zaman Rasulullah sendiri, dan juga zaman para sahabat, zaman para sahabat lah. Sahabat-sahabat Nabi SAW bukannya berada pada satu tahap penguasaan, kita kata dari segi ijtihad ni bukanlah pada satu level. Saya sebut ada sebahagiannya yang dianggap sebagai mufti dari kalangan sahabat-sahabat, ada sebahagiannya yang lebih
kurang daripada kadar itu. Jadi sudah menjadi satu suasana ataupun perkara yang diterima sesama sahabat itu sendiri, yang tidak mencapai tahap pengetahuan hukum hakam syarak yang tinggi seperti mana sebahagian akan bersoal, akan bertanya dan merujuk kepada yang lebih mengetahui. Jadi persoalan mengikut dan merujuk kepada ahli ilmu ni telah wujud dan berlaku pada zaman sahabat-sahabat sendiri dan tidak diingkari sesama mereka. Yang ketiganya, Tuan Syekh bawa hujahan daripada akal. Tuan Syekh bawa kita berfikir dengan secara waras. Syekh kata al-wajhu as-salis, al-wajhu as-salisu ad-dalil al-aqli al-bayyin. Hujah akal yang sangat-sangat jelas. Wa nu'abbiru anhu bima qalahu al-allamah Syekh Abdullah Daras. Tuan Syekh petik ucapan seorang alim besar dunia Islam ni, Syekh Abdullah Daras. Tuan Syekh kata wa dalil al-ma'qulu, dalil dari segi pertimbangan fikiran akal yang waras ini. Syekh kata kenapa kita perlu mengikut para imam, kita perlu mengikut para mujtahid ini dalam memahami hukum hakam syarak. Tak boleh kita nak pandai-pandai sendiri sekiranya kita belum berkemampuan. Dia kata anna man lam yakun indahu ahliyatul ijtihad, siapa-siapa yang tidak ada di sisinya kelayakan untuk berijtihad, idza hadatsat bihi haditsatun far'iyyatun, apabila berlaku kepada dia satu-satu peristiwa ataupun satu-satu perkara, dan kita dah sebut ilmu fiqh ni lah kita bincang tentang perbuatan kita. Apabila berlaku satu situasi ataupun berlaku satu keadaan, kita perlu berbuat sesuatu, tentu ada hukum syarak padanya. Saya kata bagi orang-orang yang bukan berkeahlian dalam ijtihad, ini orang biasa macam kita, jika berlaku sesuatu perkara-perkara yang far'i, benda yang furu', satu-satu perkara, fa imma alla yakuna muta'abbadan bi syai'in aslan. Saya kata ada dua kebarangkalian saja. Sama ada dia tidak dituntut untuk beribadat, maksudnya dituntut untuk mematuhi hukum syarak, tidak ada hukum padanya, tidak ada langsung hukum pada perkara itu. Kita kata perkara ni mustahil lah, sebab setiap perbuatan mukallaf itu pasti ada hukum syarak yang dituntut kepada kita untuk kita mentaati Allah Ta'ala dalam perkara yang kita sedang lalui tadi. Kalau berlaku sesuatu perkara, saya kata sama ada tidak ada langsung tuntutan hukum hakam syarak ke atas dia, atau wa huwa khilaful ijma'. Saya kata yang kebarangkalian pertama, tidak ada satu hukum syarak yang dituntut kat situ, saya kata dah bercanggah dengan ijma'. Jadi ada kebarangkalian yang kedua sajalah, iaitulah kebarangkalian tentu ada hukum yang dituntut ke atasnya. Tentulah ada perintah Allah yang dituntut untuk dia, untuk perkara spesifik tadi. Wa in kana muta'abbadan bi syai'in, sekiranya dia dituntut untuk mentaati Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dalam perkara itu dengan sesuatu, memang itulah kebarangkalian yang benarnya, mesti kita dituntut, tentu ada hukum syarak kat atas kita. Fa imma bin nadhari fi dalil al musbit lil hukmi. Jadi cara untuk dia tahu hukum tadi, yang pertama ialah dengan dia sendiri perlu melihat, perlu mengkaji, perlu mencari dalil-dalil syarak yang mensabitkan hukum bagi situasi yang sedang dia berada itu. Jadi sama ada dia sendiri yang keluar pergi tengok dalil tadi, sama ada dia sendiri yang keluar pergi cari dalil tadi untuk memahami dan cuba keluarkan fahaman hukum syarak, ataupun kebarangkalian yang kedua, au bitaqlid, ataupun mengikuti, bertanya dan merujuk kepada ahli ilmu, ahli yang berkemampuan dalam ijtihad. Jadi kok mana pun setiap situasi kita mesti ada hukum syarak yang kita akan dituntut ke atas kita. Jadi bila ada hukum syarak yang dituntut, macam mana cara nak tahu? Sama ada dua saja, sama ada kita kaji sendiri ataupun kita rujuk pada ahli. Jadi saya kata al-awwal mumtani', kebarangkalian pertama terhalang, tak mampu. Sebab apa? Li'anna dhalika mimma yufdi fi haqqihi wa haqqil khalqi ajma' ila an-nazar fi adillatil hawadith. Saya kata kalaulah kita tuntut semua orang, untuk pergi cari dalil sendiri, saya kata ini semua akan membawa kepada dirinya wa haqqil khalqi, dan pada semua makhluk ini, semua manusia, ajma', semua sekali, ila an-nazar fi adillatil hawadith. Maksudnya kita turut setiap orang untuk pergi cari dalil, setiap orang untuk pergi cari dan teliti sendiri, kaji sendiri dalil sendiri. Maksudnya nak suruh buka Quran daripada awal sampai habis cari dalil, kemudian buka pula Sahih Bukhari, buka pula Sahih Muslim, buka pula Sunan Nabi Daud untuk cari dalil peristiwa yang dia sedang hadapi tadi.
Syekh kata yang ini akan membuatkan semua orang terpaksa lalu benda itu, wal ishtighali 'anil ma'ayish, dan dia terpaksa disibukkan daripada tugas tanggungjawab dia untuk hidup. Wa ta'tilil hiraf, dan dia juga akan menyebabkan terbantuknya aktiviti-aktiviti manusia yang lain. Dah pakat tak ada lah orang yang akan buat rumah, tak ada lah orang yang akan pergi cari ikan, tak ada orang yang akan buat urusan-urusan lain. Sebab semua Muslim dituntut untuk setiap masa kalau berlaku apa-apa perkara, mesti kena cari dalil, kena buka kitab, kena buka kitab hadis, buka Al-Quran dan sebagainya. Wasinaat, terbantuknya pembinaan-pembinaan, wa kharabid dunya, dan akan membawa kepada wa kharabud dunya wa ta'tilil harthi wan nas, dengan kita akan membantutkan habis semua sekali. Jadi saya kata falam yabqa illa taqlidu, maka tidak ada pilihan yang tidak ada option yang lain lah, melainkan kita menyebut dengan kita merujuk kepada ahli, kita mengikut para imam-imam ini, itulah yang akan menyebabkan semua urusan-urusan manusia ini menjadi dalam keadaan yang stabil. Maksudnya kita kata takkanlah kita nak suruh orang-orang semua sekali masing-masing bertanggungjawab untuk cari sendiri hukum hakam syarak. Ini tidak masuk akal. Akan menyebabkan habis terbantut, bercanggah dengan kita kata maqasid syarak, bercanggah dengan kita kata pemikiran akal yang waras. Jadi kesimpulannya kita kata, atau saya kata walamma ra'al ulama, apabila telah melihat para ulama takamulu kullun min dalilil kitab was sunnah wal aqli, saling menguatkan dalil Al-Quran, dalil ijma' dan juga pertimbangan akal yang waras ini, bahawasanya bahawa annal ammi, orang-orang awam, orang biasa macam kita ni, alladhi lam yablugh darajatal istinbat wal ijtihad, yang tidak mencapai darjat kemampuan untuk mengistinbat hukum dan juga untuk berijtihad, laisa lahu illa an yuqallida mujtahidan, tidak ada option baginya melainkan hendaklah dia merujuk, mengikut dan bertaklid kepada mujtahid, seorang imam mujtahid mutabassiran bid dalil, yang mengetahui, yang sangat-sangat mengetahui dan juga kita kata mahir dalam memahami dalil-dalil syarak. Sebab itulah kita belajar mazhab, nanti kita belajar fiqh, kita belajar hukum fiqh ini menurut kitab-kitab disebut sebagai kitab-kitab mazhab. Dan kita dah sebut dah tadi, maksud mazhab ni ialah apa-apa yang diijtihadkan, hukum-hukum syarak yang telah diputuskan ataupun diijtihadkan oleh para imam-imam mujtahid. Kemudian Tuan Syekh sebutlah sikit pada bahagian perbincangan tentang kenapakah satu-satu tempat itu ataupun seseorang tu boleh jadi dia berfokus ataupun bertumpu kepada satu-satu mazhab. Tuan Syekh kata ada beberapa sebab lah. Jadi yang ini pun penting sebenarnya, walaupun sedikit Tuan Syekh sebut. Kadang-kadang iltizam, berpegang seseorang ataupun berpegang sesuatu masyarakat itu kepada satu mazhab, ada beberapa punca lah Tuan Syekh kata. Yang kadang-kadang saya kata, yang pertama dia kata mungkin bisa babi qurbihi minhu. Sebab apa? Sebab dekat dia dengan mazhab tadi. Maksudnya dekat dari sudut mudah dicapai rujukan dalam mazhab itu di tempatnya. Au suhulati tila'ihi, ataupun senang untuk kita nak jumpa rujukan, senang untuk kita nak tengok, senang kita untuk nak itilak pada mazhab tadi, ataupun berbagai alasan ataupun berbagai sebab. Jadi kalaulah orang tanya kenapa di Malaysia ni kita rujuk mazhab Syafi'i, kita kata itulah antara yang tersedia, itulah yang paling dekat, itulah yang paling mudah, inilah yang paling tersebar di tempat dan masyarakat kita. Kemudian ditambah pula dengan sudah dari segi perundangannya mengangkat kepada diangkat kepada sebagai rujukan rasmi bagi umat Islam, maka tidak salah lah. Bahkan kita kata itulah yang lebih afdal dan lebih baik dari segi membantu masyarakat untuk boleh terus segera untuk taat dan faham perintah-perintah Allah. Bukanlah kita nak kata tidak kepada yang lain. Ini perbahasan panjang lagi lah kan. Cuma kita nak sebut, kita tidak boleh engkar pengajian-pengajian hukum fiqh ni dibuat mengikut kitab-kitab muktamad dalam mazhab Syafi'i dan juga menggunakan
kita kata kitab-kitab rujukan, dan juga surau-surau masjid semuanya guna mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab inilah yang tersedia, inilah yang paling dekat, inilah yang paling mudah untuk segera dicapai oleh masyarakat. Jadi harapnya saya sentuh sedikit sebanyaklah untuk kita boleh faham tentang apakah maksud mazhab dan apakah asas-asas kita mengikut mazhab, dan apakah dalil-dalil perbincangan oleh para ulama tentang keperluan untuk kita merujuk kepada imam-imam mujtahid dalam persoalan hukum hakam syarak. Jadi kita tutup dengan kita sebut lagi sekali, kita kata soalan orang yang kata kamu nak ikut Imam Syafi'i kan, nak ikut Rasulullah, kita kata soalan tu soalan yang salah. Soalan yang salah. Sebab kita kata daripada kita ikut otak kita sendiri yang tidak terjamin kefahamannya terhadap Quran dan Sunnah, menyebabkan boleh berlaku kita sebenarnya kita duk rasa macam ikut, rupanya kita menyimpang daripada Sunnah. Sebab apa? Kefahaman yang salah. Maka lebih baik kita ikut kefahaman ijtihad yang dikeluarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itulah yang lebih terjamin tepatnya dan membawa kepada kita mengikut Rasulullah SAW dan kita taat dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi itu mukadimah untuk pagi ini. Kemudian kita terus masuklah. Hari ini kita petik sahaja tuan-tuan di muka surat mukadimah itu. Kita ambil dekat kata alwan tu, kalam alwan ketua panel penyemak tu. Ni kita tak baca semualah, tapi al-fadhil tuan syekh kita Ustaz Hafizan, banyak manfaat dan banyak faedah yang diberikan oleh beliau dalam mukadimah ini. Kita tak baca semua, kita baca sikit-sikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan pemilik sekalian alam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Tuan Syekh kita mulakan dengan selawat pada Rasulullah SAW, dengan membawa selawat, sirah selawat yang disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, disebut ni selawat Syafi'iyah. Ya Allah, limpahkanlah sebaik-baik selawat buat penghulu kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling berbahagia di kalangan makhlukmu. Limpahilah selawatmu buat kaum keluarga serta para sahabatnya, sahabat baginda, dan karuniakanlah kesejahteraan buat baginda sebanyak pengetahuan yang engkau maklumi dan sebanyak titisan tinta kalimatmu. Selawat serta salam buat Nabi junjungan pada setiap detik ingatan hamba-hamba terhadapmu, mahupun ketika detik lalai-lalainya mereka dari mengingatimu. Selawat yang disebut selawat Syafi'iyah. Selawat Imam Syafi'i yang disunting daripada kitab Risalah halaman 16 cetakan Mustafa Al-Halabi. Tuan Syekh kita bagi mukadimah tentang kitab ni juga. Tuan Syekh kita buku Safinah An-Najah fima yajib 'alal 'abdi li maulah, atau bahtera penyelamat pada membicarakan perkara yang wajib ke atas hamba Allah untuk laksanakan demi Tuhannya, adalah antara matan-matan. Kita sebut matan-matan ni teks. Macam saya sebutlah, teks asas ataupun teks yang mengumpulkan usul ataupun asas-asas perbincangan. Perbincangan yang paling penting, perkara-perkara pokok dalam perbahasan ilmu fiqh ini. Jadi kita ni adalah matan bagi fiqh mazhab Syafi'i. Itu kita dah sebut dah tadi, kita dah terang tentang mazhab Imam Syafi'i, tentang perkataan mazhab, dan kita sandarkan mazhab ni kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang ringkas lagi berkat. Kitabnya ringkas, matanya ringkas dan penuh keberkatan. Syarat dengan manfaat dan dipenuhi dengan pelbagai faedah. Buku ringkasan ini berperanan sebagai pimpinan utama bagi para penuntut ilmu yang baru dan menjadi pengingat bagi para jaguh ilmuwan. Maksudnya bagi orang-orang yang telah mendalami mazhab Syafi'i juga, dia akan menjadi pembantu untuk mereka mengingat, untuk recall, untuk ikat ilmu mazhab Syafi'i mereka. Walaupun kitabnya kecil dan ringkas. Kandungan buku ini adalah rangkuman ringkasan dari sejumlah pendapat muktamad ulama-ulama mazhab Syafi'i yang termaktub dalam kitab-kitab tebal. Maksudnya kitab matan Safinatun Najah ini mengumpulkan kaul-kaul, pendapat-pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i,
dikumpulkan dan diringkaskan dalam matan yang ringkas supaya mudah untuk kita pelajari. Jadi ini antara kitab rujukan yang muktamad lah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian tuan Syekh kita sebut pengarang buku ini iaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriah di Betawi, Indonesia. Banyak membuat pembahagian demi pembahagian. Tuan Syekh sebut pecahan, dipecahkan ikut bab. Kemudian setiap bab itu dipecahkan mengikut nombor. Contohnya rukun wudu 6 perkara. Kemudian syarat-syarat taharah ada 10 perkara. Itu dipanggil taksim. Disebut satu tajuk, kemudian dipecahkan kepada nombor-nombor ataupun bilangan-bilangan supaya mudah untuk kita pelajari dan mudah untuk kita ingat. Banyak membuat pembahagian demi pembahagian, menghad dengan memendekkan ucapan, meletakkan ta'rif, beri ta'rif, menghad beri ta'rif, dan kemudian kemudian melimitkan ucapan, menghad dengan memendekkan ungkapan padat tetapi mudah untuk kita, ayatnya pendek tapi jelas dia punya huraiannya. Sebab musabab buku ini ditulis secara ringkas dan padat adalah kerana untuk menarik minat para penuntut ilmu mempelajarinya, supaya para penuntut ilmu dapat belajar dengan memudahkan menarik minat para penuntut ilmu mempelajarinya, di samping memudahkan pelajar peringkat permulaan, untuk menghafalnya, dengan diperbanyakkan pembahagian di dalam bentuk poin yang disebut satu persatu. Saya sebutlah senarai 1, 2, 3, 4. Hasilnya ia mendapat sambutan yang baik. Semua kedai ada diletakkan buku ini. Ramai di kalangan para penuntut ilmu, para penuntut yang baru menggendong buku ini pergi ke majlis-majlis ilmu. Tenaga-tenaga pengajar pula sibuk menerangkan isi buku ini kepada murid. Maksudnya ramailah yang orang kata mensyarah, menghurai dan mengajarkan kitab yang penuh keberkatan ini. Saya sebut perenggan satu yang saya nak sebut ni, karya tradisi fiqh ini menerangkan praktikal ibadat yang kita akan belajar ni. Kita akan belajar praktikal hukum hakam fiqh ibadat secara menyeluruh. Boleh dikatakan menyeluruh lah, merangkumi aspek kehidupan seorang muslim, bermula dari pengukuhan asas akidah, ada asas akidah sikit sebagai tunjang utama muslim, sehinggalah soal kebersihan dan penyucian diri, bab taharah. Perbahasan utamanya adalah mengenai tata cara pelaksanaan solat, pengurusan jenazah, zakat dan puasa. Ini fokus utama yang kita akan baca dalam kitab matan Safinatun Najah ini. Dia begitu penting fiqh ibadat dalam kehidupan seharian muslim sebagai pengatur kehidupan beragama bagi menjamin keharmonian di dunia dan akhirat. Kemudian Tuan Syekh Hafizah kita sambunglah dengan terang tujuan penterjemahan. Kemudian kenapa dibuat terjemahan baru walaupun mungkin dah ada terjemahan-terjemahan yang lain. Tujuannya adalah untuk menawarkan satu terjemahan yang lebih sesuai untuk diguna pakai dalam pengajian lah. Dan saya sendiri setakat ini saya tengok terjemahan yang dibuat oleh pihak Ruwat Jawi ini antara yang bagi saya yang terbaik lah bagi untuk kita guna sebagai teks pengajian kita, insya-Allah, bagi memahami matan Safinatun Najah. Kemudian teruslah Tuan Syekh cerita tentang kumpulan penterjemah, beberapa usaha yang diambil dan dibuat, bagaimana kaedah mereka susun terjemahan tu. Itu kita akan tengok pada pengajian kita lah minggu depan, insya-Allah kita akan mula masuk kitab. Cuma saya nak akhiri hari ini dengan kita ambil keberkatan selawat yang dibawa oleh Tuan Ketua Penterjemah ni, Al-Fadhil Ustaz Hafizan. Tuan Syekh kita petik daripada guru para pelajar di Al-Hasanah lah, Al-Fadhil Dr. Syekh Yusri. Tuan Syekh tutup dengan membawa selawat daripada Syekh Yusri ni, selawat Asma'ullahil Husna, selawat Al-Wasi'. Kita tutup dengan yang hari ni. Saya akhiri kata Alwan, wakil para penterjemah, dengan cuplikan petikan terjemahan doa selawat Asma'ul Husna, selawat nama Allah Ya Wasi', yang diilhamkan kepada Syekh Dr. Yusri Gabr Al-Hasani. Allahumma ya Wasi', ya man wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdil wasi'i wa ala alihi alladhi wasi'ta bihi al-akwana rahmatan wa ilma, fawasi'an nasa hidayatan wa ata'an wa syafa'atan wa khuluqa, wa wasi'al jahila ilman wa hilma,
salatan tuwassi'u biha alayya wa man ma'i fil rizqi wal ilmi wal fahmi hatta as'a kulla man sa'alani wa la ukhayyiba raja'a man qasadani takhalluqan bi akhlaqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wasi' ya wasi'u ya alimu ya hakim. Ya Allah, Tuhan yang maha luas karunia-Nya meliputi segenap nikmat kehidupan serta ilmu pengetahuan. Selawat salam juga keberkatan kupohon darimu buat penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku hamba kepada yang maha luas kurniaannya, selaku hamba kepada Al-Wasi', Abdul Wasi'. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Abdul Wasi'. Begitu juga doaku ini untuk seluruh kaum keluarga, sahabat handai serta para pengikut baginda. Ya Wasi', Tuhan yang luas karunia nikmatnya. Ya Wasi', kita sebut Ya Wasi'. Kita berdoa pada Allah Ta'ala dengan menyebut nama Allah. Tuhan yang luas karunia nikmat serta ilmu buat seluruh makhluk. Adik kerana kekasihnya Muhammad SAW. Lalu luaslah anugerah pemberian petunjuk hidayah. Dengan sifat Allah yang maha luas ini, luas kurniaannya. Lalu luaslah anugerah pemberian kurniaan daripada nikmat-nikmat ini. Luas juga petunjuk hidayah yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Dan juga Allah Ta'ala beri melalui Nabi SAW. Luas juga kurniaan Nabi SAW kepada umat baginda. Luas juga petunjuk hidayah Nabi SAW kepada umat baginda. Syafaat, pertolongan serta budi baik khususnya kepada umat manusia. Lalu luaslah anugerah ilmu pengetahuan yang diberikan kepada orang yang jahil. Dengan kita kata asbab Nabi SAW. Nabi SAW mengajar para umat. Maka luaslah ilmu yang pengetahuan yang diberikan kepada umat-umat baginda melalui Rasulullah SAW. Lalu luaslah anugerah ilmu pengetahuan yang diberikan kepada orang yang jahil. Kemudian diberikan pula kebolehan memahami pengertian ilmu yang mendalam. Mudah-mudahan dengan berkat doa selawat yang kupanjatkan ini, diluaskan buatku rezeki. Ya Allah, dengan berkat berselawat kepada Nabi SAW ini, maka berikanlah juga dengan sifatmu, dengan namamu Ya Wasi', Tuhan yang maha luas kurniaannya, luaskan dengan berkat selawat itu tadi, diluaskan buatku rezeki, dan juga diluaskan ilmu bermanfaat, dan diluaskan kefahaman yang baik sehingga aku berupaya menunaikan hasrat permintaan dari mereka yang meminta, dan tidak menghampakan harapan orang yang menaruh harap kepadaku, agar diriku ini dapat berakhlak dengan akhlak Nabi-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Tuhan yang maha luas kurniaan, Ya Wasi', yang maha mengetahui, Ya Alim, lagi maha bijaksana, Ya Hakim. Kitab Ad-Durar An-Naqiyah fil Awrad At-Tariqah As-Siddiqiyah halaman 143, selawat hari keempat nombor 46, cetakan Al-Wabil As-Sayyib. Jadi bahagian Tuan Syekh kita bawa penutup dengan selawat kepada Rasulullah SAW, selawat Ya Wasi' yang diambil daripada Tuan Guru Syekh Tuan Syekh Dr. Yusri Dr. Yusri Rushdi, guru kepada para pelajar, para asatizah di sanalah, insya-Allah. Selawat yang penuh kebaikan dan juga selawat yang penuh keberkatan. Moga dengan berkat selawat ini Allah Ta'ala beri kemudahan dan beri kebaikan kepada kita. Tentang maklumat kepada Tuan Pengarang dan juga sedikit sebanyak gambar itu, sahabat-sahabat, tuan-tuan semua boleh bacalah sendiri, insya-Allah. Dan pada minggu depan kita akan mula masuk, insya-Allah kita akan mula masuk pada pembahasan dan juga perbincangan kandungan kitab. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi